Astaghfirullahaladzim. Wa ana abduka laka min syarri ma sana'tu laka bid'atika aliyya wa abu bizambi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwal rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni, di pagi penghulu bagi segala hari, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Allah berikan kita lagi peluang, ruang dan peluang masa dan tenaga untuk kita kembali meneruskan kehidupan ini. Kita bangkit daripada tidur yang saudaranya mati. Kalau rujuk kepada perbahasan bab tidur Nabi SAW, merujuk kepada perbahasan tidur ni adalah saudara kepada mati, kata Imam Al-Tibi rahimahullah ta'ala alaih. Dan apabila bangkit daripada tidur, maka Nabi ajar kita doa Alhamdulillah. Mulakan dengan zikir Alhamdulillah. Selepas daripada dimatikan, kemudian dihidupkan. Dimulakan dengan doa sebelum nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amu, antara doanya, yakni dengan nama Allah aku hidup dan mati. Maka kita kena syukur, puji Allah, nampak hidup ni sifat yang Allah berikan. Kerana kita sifat mati.
Dan surah Al-Baqarah ayat 28, Allah mengatakan bahawa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, bagaimana kamu boleh kufur kepada aku sedangkan kamu mati. Nampak? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati, kemudian kamu dihidupkan, kemudian kamu akan dimatikan, kemudian kamu akan dikembalikan berjumpa dengan aku. Jadi hidup ni sifat Allah, bukan sifat kita ni mas sekalian. Allah bagi roh pada dasar kita dengan ditiupkan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah tiupkan, yang mana asal kita mati, Allah tiupkan roh. Allah jadikan sam'a wal absara wal afida. Allah jadikan pendengaran, penglihatan, kemudian perasaan. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Maka nak syukur ni mas sekalian, mula hidup itu saja dah kena nampak Allah dah. Hidup kerana sifat kita mati. Hidup tu saja merujuk kepada kekuasaan Allah, sifat Allah. Bagaimana kita nak kasih hidup dengan Allah? Kita kena mohon kepada Allah agar Allah berikan kita hati yang merasai akan kekuasaan sifat hidup itu. Kadang-kadang kita rasa perkataan hidup ni kita guna pada perkara lain. Hidup dengan apa? Anak, hidup dengan isteri, hidup. Hidup tu tak apalah. Tapi perkataan hidup tu kata, saya hidup ni, maksudnya yang beri dia hidup tu, berniaga dia, anak dia, isteri dia, orang keliling dia, dunia dia. Tapi dia tak rasa yang bagi hidup tu Allah. Jadi kita nak rasa dengan kesedaran itu je mas sekalian. Maka kita kena bersungguh-sungguh untuk minta kepada Allah untuk merasai akan nikmat hidup itu dengan Allah. Sebagaimana yang doanya Nabi ajar, Bismikallahumma ahya wa amut. Bila kita boleh hidup dengan Allah, maka mati dengan Allah, maka ini satu petanda untuk husnul khatimah. Allah Akbar. Sebab apa ni mas sekalian? Untuk sampai kepada Allah dengan Allah, dia tidak boleh dengan lain. Dia tidak boleh selain Allah. Nak sampai kepada Allah tu dengan Allah. Ada satu riwayat je mas sekalian, berbicara soal seorang ahlul abid. Dia seorang yang ahli ibadah, beribadah siang dan malam, sepenuh hidup dia. Di satu pulau diletakkan, satu pulau, kemudian padanya itu ada satu pohon untuk dimakan, dan dia tak ada buat benda lain, dia ibadah dia je. Siang malam pagi petang, siang malam pagi petang. Tak ada lah buat benda lain, tak ada maksiat lah. 100%. Kemudian ketika dia nak mati, malaikat Azrail pun datang nak sabut nyawa dia. Kemudian dia pun bertanya kepada para malaikat. Malaikat itu, sebelum kau nak cabut nyawa aku, boleh tak tahu aku ni di kedudukan yang mana? Di syurga yang mana? Waktu itu je mas sekalian, asalnya memang ibadat tu baik. Bukan kata ibadat tu jahat. Asalnya betul lah apa yang dia buat tu. Tapi kerana salah faham dia, ini pagi ni kita nak tekankan pada pemikiran. Dah kita tumpukan tentang liberal, bahaya ni pemikiran, serangan-serangan antara serangan pemikiran yang boleh menyebabkan kita ni terpesong ataupun terhalang daripada sifat pemikiran dan rasa yang sebenar. Bahaya. Sebagaimana si Abid ini, dia kata kepada malaikat, dan malaikat pun kata kepada Allah, ya Allah, si fulan ini bertanya kedudukannya. Di manakah kedudukan dia? Ketika dia beribadat,
Dia nak tahu dia duduk di kedudukan syurga yang mana. Maka Allah kata, bagi tahu kat dia, suruh dia kira sebelah mata dia dulu. Dia dah syukur ke belum? Suruh dia kira nikmat sebelah mata dia terbanding tak dengan amalan dia. Maka ketika itu jemaah sekalian, bila dikembalikan kepada simpulan si Ahlul Abid itu, maka kedudukan yang sepatutnya dia dapat tinggi di sisi Allah kembali berpaling dia. Tidak dapat dia ke syurga jemaah sekalian. Rupanya dia nampak diri dia. Dia nampak amal dia. Dia tak nampak Allah. Dia tak rasa dia beribadah tu dengan Allah. Walhal nikmat mata saja, nikmat sebelah mata saja kau takkan boleh bayar. Kau takkan boleh minta kedudukan kau dengan nikmat mata saja, habis. Maknanya walaupun kita hari ni Allah kurniakan amal ibadah kita, boleh tahajud, boleh dengar kuliah, boleh tadarus, boleh berpuasa, boleh nak buat amal-amal yang membuat kita berbeza dengan orang yang tak beramal. Maka barang perlu diingat, satu perkara yang mesti ditanam dalam hati, dalam fikiran kita, seluruhnya yang kita lakukan, kalau tidak kerana Allah, kalau tidak dengan Allah, maka kita takkan mampu melakukannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka janganlah kita nampak amal kita untuk sampai kepada Allah. Kita beramal saja kerana kita ni hamba, tapi nak sampai kepada Allah, nak kita sampai kepada hadrat Allah Azza wa Jalla, untuk kita sampai ke tahap yang mana Allah ridha, kita kena menanggalkan segala perkara yang boleh menghalang kita daripada merasakan akan keberadaan dan kewujudan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang satu sifat tawajuh, satu sifat yang benar-benar berharap, ya Allah, aku ini hanya dengan Kau ya Allah. Kalau tak kerana Kau ya Allah, aku takkan sampai mana-mana tahap. Wa imma kalau kita Allah berikan satu keadaan yang berdosa, maka dalam dosa itulah mesti dengan Allah, yang hanya dengan Allah. Bak kata 2 tahun lepas saya jumpa Syekh Abu Samahah, bekas mufti Negeri Sembilan Dr. Yusuf. Antara amalan yang dibagi kepada saya tanya, minta nasihat. Antara amalan apa tu amalan? Kita jumpa orang alim ni, minta nasihat, minta amal, minta doa, minta nasihat. Nasihat tu akan adalah amalan-amalan nanti. Lepas tu minta doa. Beliau bagi satu doa, satu amalan yang mana memberi maksud yang cukup luas. Walaupun nampak biasa, kita dah biasa amalkan, tapi bila datang daripada seorang yang alim, yang faqih, dia punya pendekatan berbeza. Dia kata apa? Baca ni katanya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa la manja minallah, waw lam alif mim nun jim alif, manja minallah illa ilaih, katanya. Tiada daya, tiada kuasa untuk menolak, mendatangkan kebaikan dan menolak segala kemudaratan, keburukan, melainkan billah, dengan Allah. Wala manja minallah, tidak boleh tidak lari daripada Allah, illa ilaih, melainkan tetap mesti dengan Allah. Tandanya apa pun kondisi keadaan kita ni, pahala banyak ke, ataupun Allah uji sebaliknya ke, na'udzubillah misalnya dengan dosa ke, maka tak boleh lagi, mesti dengan Allah juga. Orang kalau ada dosa banyak, mesti dengan Allah juga. Jangan lari daripada Allah. Dia kena dengan Allah, sebab Allah je yang boleh mengampunkan dosanya. Kalau nak pahala banyak pun mesti dengan Allah, sebab Allah je yang boleh bagi pahala banyak. Bukan amalan, bukan orang, bukan benda lain. Allah yang bagi pahala yang banyak. Maka nak tak nak, walam manjamin Allah illa ilahi, nak tak nak, dia mesti dengan Allah. Tak boleh lagi. Jangan lagi. Tak ada siapa yang sanggup dengar keluhan kita melainkan Allah. Tak ada siapa yang sanggup mendengar segala dosa kita melainkan Allah. Allah yang sanggup, rela mendengar
rintihan kita, pengakuan kita, kelemahan kita. Orang lain kadang-kadang dengar dia. Sebab tu jangan cerita kelemahan keburukan kita pada orang. Orang ni tunggu masa. Dia dengar kelemahan kita, keburukan kita, silari bulan dia burukkan kita. Sebab tu larangan bercerita tentang dosa tak boleh pada orang. Cerita pada Allah. Allah Maha Pengampun. Bila lihat dosa, ingat Allah Maha Pengampun. Lihat pahala, ingat Allah Maha Pemurah, pengasih, yang mengurniakan kita pahala yang berganda-ganda. Amalan sikit je, tapi pahala, ya Allah, syurga. Betapa kayanya, maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena nampak, ini kita kena latih. Dan ini jemaah sekalian sangat berbahaya. Bagaimana kita hari ini boleh, kita dah tahu, tapi kadang-kadang tak dapat nak praktikkan. Kenapa? Kerana padanya ada satu ancaman pemikiran jemaah sekalian. Ancaman pemikiran inilah yang menyebabkan tanpa sedar dia boleh mengganggu antaranya tadi pegangan akidah kita, tauhid kita. Pemikiran ni kalau tidak ditata cara dengan baik, dikelola dengan baik, dibentuk dengan baik, diluruskan dengan kefahaman yang benar, maka dia akan mengganggu keyakinan. Ataupun sekiranya dia membina keyakinan yang benar, maka dia akan mampu menjaga pemikiran. Dia salah satu, kan? Nak menjaga pikiran ini dia mesti datang dari hati yang mampu faham akan kebesaran Allah. Maka jemaah sekalian, ada satu pemikiran, fahaman yang mesti kita kena perhalusi dan kita kena tahu latar belakangnya, kerana ianya adalah pencetus kepada pemisah. Nak rasa dengan Allah ni, dia akan tergugat. Dia akan tergugat jemaah sekalian apabila pemikiran ini meresap masuk dalam hidup kita. Itulah dinamakan pemikiran liberal. Pemikiran liberal. Baik jemaah sekalian. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita tengok kepada konteks perkataan liberal itu dulu, dia merujuk asalnya. Dia merujuk kepada dasar dan pandangan terhadap kebebasan bersuara, kebebasan rakyat. Dianya merujuk kepada batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan sistem pemerintahan. Asal cerita liberal ni. Yang mana kalau lihat dari sudut bahasa, dia adalah kata dasar yang memberikan gambaran kepada liberal itu tersebut, yakni berasal daripada liberalis atau liber, yang membawa kepada maksud kebebasan dan sifat seorang yang merdeka. Ni asal. Ni dasar perkataan liberal. Dia sebelum kita nak kata liberal ni, kita kena kaji dulu perkataan dulu. Baru kita tahu susu galuh dia. Sebab kita tidak menghukum kerana sesuatu perkara kita tidak tahu. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, beliau menekankan bahawa seseorang ilmuwan itu hendaklah memahami akan hakikat sebenar perkara yang dibahaskan sebelum layak untuk mengkritik atau menerimanya. Beliau juga menegaskan bahawa seseorang yang mengkritik sesuatu perkara tanpa terlebih dahulu memahaminya dengan mendalam adalah ibarat memanah dengan mata yang tertutup. Itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Sebelum kita nak berbicara satu perkara, nak mengkritik atau nak menerima, kita kena faham, kaji. Kalau tidak, ibarat kita memanah, ibarat dengan menutup mata. Nayalah nanti bahayalah. Jadi mari kita kaji ni. Sebab ia berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan gangguan yang orang kata liberal ni macam mana Ustaz? Baik. Salah satu atau sebab utama perbincangan kita mukadimah tadi nak rasa dengan Allah.
nak rasa bersama Allah, ma'allah. Apa yang mengganggunya? Pemikiran. Antara pemikiran yang mengganggu dalam peribadi seseorang atau hidup seseorang itu adalah liberal. Kenapa pemikiran liberal ini boleh mengganggu cara kita memahami tentang kebesaran Allah? Ini bermula daripada dasar perkataan itu sendiri, asalnya tiadalah kaitan dengan agama ni. Anda tidak dikaitkan lah. Ianya adalah dasar daripada kebebasan dan sifat seorang yang merdeka. Yakni, ini menurut dari segi bahasa, bebas yang membawa kepada makna tidak terikat dan tidak terkongkong. Ada perkataan liberal saja. Yang mana merujuk pada tak terikat dan tidak terkongkong. Pada kurun ke-16 dan ke-17, merujuk kepada masyarakat yang memperjuangkan erti kebebasan daripada sebarang kekangan dalam pengucapan dan tindakan. Ini kita kaji dulu keadaan perkataan tu. Pada zaman pencerahan Enlightenment telah mendefinisikan dalam sudut positif, iaitu membebaskan diri daripada sikap prejudis. Zaman Enlightenment, zaman orang kata pencerahan daripada kegelapan penindasan ni, maka zaman itu mendefinisikan liberal ni sebagai satu sudut positif, iaitu membebaskan diri daripada sikap prejudis, bebas daripada kejumudan serta bertoleransi. Penggunaan perkataan liberal juga dikaitkan dengan kebebasan dalam berpolitik, kebebasan di dalam pendidikan. Sektor kepada perkataan itu berbeza-beza ikut tajuk dia. Okay. Contoh dalam liberal dalam ekonomi, yang menafsirkan sebuah konsep ekonomi yang mempunyai daya saing dan bebas daripada cengkaman dominan. Okay. Tengok awalnya bunyi perkataan liberal tu tak ada apa-apa yang menjadi isu, kerana asalnya adalah nak bebas daripada cengkaman tadi, cengkaman pentadbiran, cengkaman pemikiran yang jumud. Khair. Dan kalau kita lihat daripada Oxford Islamic Study, term Oxford Islamic Study, liberalisme merupakan satu ideologi yang merangkumi kepercayaan terhadap demokrasi pilihan raya, hak-hak sivil, kesetaraan jantina, kemajuan manusia dan penghapusan hierarki. Dia hierarki sosial prakemodenan. Islamic Study, Oxford Islamic Study. Ia diperkenalkan ke dunia Islam pada abad, bila start masuk diperkenalkan ke dunia Islam. Ni dengar. Ini penting mas kena tajuk ni. Jangan ingat tak penting pula, sebab dia benda yang meresap. Dia adalah di bawah tajuk ancaman akidah kontemporari, isu-isu akidah. Di bawah cabaran menepani pemikiran liberalisme di dalam kehidupan. Dia termasuk dalam isu-isu akidah kontemporari. Jangan kita dengar tu, tak apalah ni. Jangan sekarang tanpa sedar meresap dalam pemikiran. Kita dia macam ni, kalau tak pernah lagi dengar explanation yang detail ataupun menyeluruh, maka dia kena dengar lah. Sebab benda ni melibatkan akidah dia, melibatkan tauhid, melibatkan hidup dia. Dia tak boleh dengar skip, dengar skip. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia kalau ni aku tak dengar liberal ni, satu, dia bila melibatkan perbincangan pemikiran, melibatkan perbincangan kepercayaan, kehidupan, ni benda-benda yang mandatory, yang mesti, tidak boleh tidak, mesti kena tahu. Wajib. Sebab dia akan mengganggu amal. Dia bukan kata seronok dengan nak amal apa, nak beramal apa. Kalau tidak, nanti dia jadi macam ahli abid tadi. Beramal, tak sedar pemikiran dia rosak. Sebab tu wajib. Tak boleh jadi perbahasan tentang dalam perbahasan wajib memahaminya, kerana dia menjaga akidah. Maka dia perbahasan yang wajib lah. Fardu dalam kita memahaminya. Kerana apa-apa saja yang mengancam akidah kita, wajib kita kena tahu. Jangan duk sok beramal, tapi tak sedar kita diserang. Okey, baik. Bila start masuk pemikiran ni? Dia diperkenalkan ke dunia Islam pada abad ke-19 oleh orang Eropah. Abad ke-19. Sebelum tu tadi abad ke-16 ke-17. Sebelum tu perbincangan dia tak masuk ke dunia Islam ni.
dunia pemerintahan, dunia nak bebas daripada cengkaman mereka lah. Tapi start ke abad ke-19, diperkenalkan ke dunia Islam oleh orang Eropah. Menurut John Stuart Mill, salah seorang pemikir liberal yang utama, menggariskan beberapa kaedah. Apa ciri kaedah pemikiran liberal ni? John Stuart Mill ni dia kata apa? Yang pertama, tindak tanduk seorang individu itu pada asalnya tidak perlu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, selagi mana tindakannya itu hanya berkaitan dengan dirinya sendiri saja. Ni dasar-dasar pemikiran liberal. Yang kedua, kata John Stuart Mill, masyarakat hanya boleh memberi nasihat, tunjuk ajar, memujuk dan menjauhkan diri pada individu tersebut jika mereka tidak selesa atau tidak bersetuju dengan perbuatannya. Hanya boleh bagi nasihat. Yang pertama, dia kata individu tu asal dia tak perlu dipersoalkan, asal perbuatan dia itu untuk diri dia. Jadi jangan masuk campur. Nampak? Yang kedua, kita hanya boleh bagi nasihat dia, tak ada bagi tindakan, sebab itu hak individu. Dan yang ketiga, kata John Stuart Mill, jika tindakan individu memberikan kesan kepada kemaslahatan pihak lain, maka dia boleh dikenakan hukuman undang-undang atau sosial jika masyarakat merasa adanya keperluan. Kalaulah perbuatan dia itu mengganggu dan masyarakat kata ada keperluan, baru boleh ambil tindakan. Yang keempat, kata John Stuart Mill, antara pemikir utama liberal ni, pada asasnya sebarang mafsadah yang menimpa orang lain, keadaan suatu yang menimpa pada orang lain akibat tindakan seorang individu tidaklah memestikan campur tangan masyarakat terhadap individu tersebut. Hal ini kerana dalam banyak hal tindakan seorang individu untuk mencapai sebarang objektif akan memberi kesan negatif pada orang lain. Maksudnya, jangan masuk campur tangan lah hal apa-apa isu yang terkena pada satu orang itu, biar dia tanggung lah. Nanti kan tak pasal-pasal akan menyusahkan orang lain. Ini pemikiran. Jadi secara ringkas, liberalisme dalam konteks yang umum. Seringkali pemikiran liberalisme ini akan menumpukan kepada hak kebebasan individu yang sangat diberikan penekanan, sikap keterbukaan meraihkan kepelbagaian dan dalam masa yang sama menekankan konsep kesetaraan dan kesaksamaan. Ini cuma sekian kalau kita kaji ni. Dalam bab liberal ni baru saya buka detail ni. Ini bukan ulang kaji ni. Ini perbahasan yang detail, yang baru kita nak bincangkan bab liberal lah. Pagi ni saya nak bincangkan. Mungkin tak boleh habis pagi ni lah. Tengoklah siri akan datang. Dia kena, saya ulang lagi sekali, apa saja berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan kehidupan, ianya memberi kesan kepada iman. Jadi jangan ambil mudah bila dengar kehidupan, pemikiran dia skip. Dia ingat dia boleh hanya tumpu pada amal ataupun hal-hal berkenaan dengan yang dikatakan tentang ini betul dalam pembincangan agama katanya. Yang ini bukan contoh. Atau dia cuba tidak mengambil berat, menitik beratkan perbahasan ini. Sebab ia termasuk perbahasan yang nak menjaga agama daripada serangan pemikiran dan salah faham kehidupan, yang mana lambat laun akhirnya boleh merosakkan iman. Dan banyak dah kita nampak contoh bagaimana Ibn Muljam. Ibn Muljam. Sebab tu kita kena tahu dulu kesan. Kita dah tahu bila negara nak liberal lah, bila kita tahu perkataan, tapi kita nak belajar tentang perincian dia supaya kita tidak menghukum, menyerang mana-mana pihak dengan sembrono. Tak boleh. Kita tak boleh buat satu, macam tadi saya terbaca Syekh Nah tadi, jangan keluar perkataan yang generalisme, general tu. Tak boleh. Jangan buat satu begitu. Sebab kita kalau orang yang ilmuwan, orang yang belajar ni, dia tidak boleh menyerang secara terbuka macam tu. Dia tak boleh. Sebenarnya dari mana pencetusnya? Dia kena nampak macam itu. Baru kita boleh
berbicara mengikut kepada dasar ilmu, bukan dasar sekadar tahu kemudian kita serang bagi. Sebab tu kena tahu jemaah sekalian. Apatah lagi kita kena nampak pada diri kita, pada keluarga. Kadang-kadang serangan-serangan ni kita nampak kepada dasar yang besar, walhal dia ada pada diri kita masing-masing. Macam ni, nak bebas. Siapa tak nak bebas? Bagi tahu saya. Siapa yang tak nak bebas? Dengan suami. Siapa yang tak nak bebas? Sikit-sikit kena minta duit suami, sikit-sikit kena tanya suami. Anak pun nak bebas. Bab kebebasan, semua orang nak bebas. Semua orang nak bebas. Tanya, malah lah mak nak kena bertanya. Anak kita. Kita kena faham konteks kebebasan ni. Bukan negara saja. Keluarga kita pun nak bebas. Kebebasan ini kalau tidak difaham dengan baik, dia akan terbabas. Jadi, asas pemikiran liberal ini sebenarnya ada pada semua. Semua orang nak bebas. Ada hak individu dipanggil. Betul tidak? Tak payah jauh, suami isteri pun ada hak individu. Ni hak saya bang. Ni hak saya. Ikut saya lah, saya pun nak ada saya punya masa juga. Tanpa sedar. Tanpa sedar. Sebab gaya pemikiran liberalisme ini memang asal dia adalah hak kebebasan individu yang sangat meraihkan keterbukaan. Dan memang dalam Islam ada keterbukaan, tasamu. Terbuka. Dia kena bersedia untuk berbincang. Cuma kat mana silap dia? Kat sini nampak. Kat mana yang boleh jadi rosak dan bahaya kalau tidak ada kefahaman iman yang benar. Sebab dasar daripada pemikiran yang terbuka tadi, dasar hidupnya nak sama rata. Anak-anak kita nak sama rata je. Walhal lelaki perempuan berbeza. Kadang-kadang kita beli barang-barang untuk anak-anak kita, kena bagi sama rata. Nampak? Walhal sama rata ni ditekankan dalam liberal. Laki perempuan sama. Cuba tengok anak lelaki nak perempuan kita. Kita layan beza tak? Tak, kita layan sama kan? Kita anggap kena sama. Walhal kesamaan, kesaksamaan, kesetaraan itu kalau tidak difaham dengan baik, dia akan jadi konsep liberal. Sebab apa? Dia tak kena sama. Cuma yang bahaya kat mana? Di sini bahaya dia. Bila abad ke-19 tadi diperkenalkan pemikiran liberal itu, maka timbullah dalam perbincangan liberal in Islam. Kat sini yang bahaya. Menurut Charles Kurzman, Charles Kurzman, Muslim pertama yang mencadangkan nama liberal Islam. Ini yang tak boleh ni. Dia jadi perkataan liberal in Islam ataupun Islam liberal. Perkataan liberal tadi itu memang perkataan yang semua orang pakai sebenarnya. Semua orang dengar panik kan. Liberal kata. Tapi asalnya memang semua orang nak bebas. Ada kebebasan kan. Tapi yang jadi masalah, kebebasan itu merosakkan keimanan kita apabila dia dah mula masuk ke dasar-dasar kepercayaan, dasar-dasar pegangan, dasar-dasar kefahaman dia dah masuk tanpa sedar. Sebagai contoh, orang yang pertama mempromosikan liberal Islam atau Islam liberal adalah Asaf Ali Asghar. Kalau rujuk ni, Asaf Ali Asghar ni, dia ni bukan orang biasa dalam pendidikan. Dia ni label-label profesor ni. Orang Islam ni. Kelahiran India. Dia nakkan satu, orang kata apa, pencerahan dalam Islam. Dia nampak Islam ni jumud. Dia nampak Islam ni ortodok. Dia nampak Islam ni terikat. Walhal Islam memang mengikat kita. Once kita ini berserah diri kepada Allah, maka kita terikat dengan hukum hakam. Nampak? Konsep liberal nak bebas. Dan bebas ni kalau kita tengok pada satu sudut,
Betul. Sebab apa? Islam memang menentang penindasan. Cuma dia nak bebas semua benda. Individu. Maka liberal in Islam inilah yang merosakkan Islam penganutnya yang lemah. Yang mana dia mula menyentuh kepada aspek-aspek yang membawa kepada keterbukaan di dalam hukum. Dalam konteks menghukum mengikut kepahaman dia. Yang ini salah. Dia ambil konsep liberal tadi. Dia patut kita pegang dia. Islam kena menguasai kebebasan tu. Bukan kebebasan yang menguasai Islam. Islam yang kena kuasai kebebasan. Dalam kita bebas tapi ada batas. Dalam kita nak bebas ada batas. Memang Islam menghormati kebebasan. Menghormati hak manusia. Ada hak sama manusia, ada. Dia panggil bertoleransi, tasamuh, ada. Tapi masalahnya kebebasan itu yang mengongkong Islam. Pertama dia kata apa? Kena kaji balik. Kena kaji balik tentang perkataan ayat-ayat Quran ni, kena kaji katanya. Contextuality ijtihad ni kena kaji katanya. Lepas tu dia kata komitmen tak ada rationality dan pembaruan agama ni kita kena tengok balik. Dia mula nak masuk kepada dasar agama. Macam contohlah suami isteri. Kan sekarang ni ada pemikiran, jangan, ini bukan cerita LGBT dulu. Ini tolak sekejap. Ini ceritanya realiti. LGBT tu kita nampak dah memang berlaku. Memang kata dah jadi kronik sangat dah. Ini yang simple-simple lah nampak. Contoh, apa relevannya nak keluar rumah minta izin dengan suami? Ada satu konteks dia tulis macam ni. Isteri macam mana pun keadaan kena minta izin suami. Walaupun mak ayah sakit nak keluar rumah. Bagi konteks itu ya, macam-macam komen keluar ke bawah tu. Suami tak guna, suami tak bertanggungjawab, suami gitu gini. Begitu begini, ini ke Islam ini. Walhal kalau kita keluar konteks itu, betul, macam mana pun kan kena minta izin. Dan itu memang syariat yang dah terikat. Hukum. Macam contohlah emergency macam mana pun bawa kereta kena lesen. Kita boleh akurkan bawa kereta kena lesen. Ke macam mana? Ke emergency tak apa, emergency boleh. Tak boleh, mas sekalian. Hukum je tak hukum, undang-undang tak boleh. Melainkan ada budi bicara bincang lepas tu. Poli dia okey tak apa. Tapi asalnya tak boleh. Jawablah tak boleh. Betul, setuju katanya. Orang perempuan nak keluar rumah, apa pun isu kena minta izin, melainkan perkara yang wajib. Yang wajib pergi solat, contoh wajib. Untuk ilmu fardu ain wajib. Kesihatan wajib. Tapi nak pergi ziarah mak tu bukan wajib, tu bukan kewajipan. Tak wajib. Wajib ni maksudnya kena faham. Ni buat ni bukan orang tak faham wajib ni apa. Wajib ni kau tak buat dosa. Tak pergi ziarah tu tak dosa. Cuma kebaikan, baiklah pergi. Cuma nak menghalang kenapa? Itu perbincangan lain. Nak pula kenapa suami halang, kenapa tak bagi. Tapi isteri kena faham. Itu je. Simple lah. Kenapa pula kami ni nak kena minta izin dengan suami? Allah uji kat situ, dia dah mengelupa lah. Nak bebas. Biarlah. Kereta saya, rumah saya nak keluar kot saya lah. Nampak? Anak-anak sekarang ni. Berbanyak anak-anak kita yang rasa terikat, terkongkong. Tak boleh tu, tak boleh ni. Kita pula nak bagi bebas, bagilah dia pilih. Nak main game ke, nak apa ke, hidup dia. Kita pun tanpa sedar, perlahan kita bagi kebebasan anak nak milih apa. Memanglah ada pilihan. Tapi ada batasan. Ada batas hukum yang membataskan hukum.
Ini perbincangan lain. Kalau suami tak balik tu pergi report pejabat agama je. Pergi report pejabat agama, tak ada masalah. Walaupun tak balik, sebab tu penting ilmu ni, Idaza. Sebab tu dari awal kena minta izin secara jelas. Jelas. Jadi kalau nak keluar, nak senang ni cara nak keluar ni. Kalau tak balik sebulan ni, keluar pergi pejabat agama. Jangan keluar tempat lain dulu. Pergi pejabat agama. Habis cerita. Selesaikan masalah ni. Kalau tidak ni masalah ni melarut-larut. Melalut-lalut masalah. Suami tak balik. Takkan handphone tak ada, WhatsApp tak ada. Ini bukan zaman Tok Kaduk dulu kan. Ni bukan zaman yang tak ada handphone, tak ada ni. Takkan tak boleh nak kontak. Minta maaf kan. Kalau bunyi tu sebab terlampau pelik. Suami tak balik, takkan tak boleh nak berhubung langsung. Lebih cakap suami hilang, buat report polis. Tu tak apa, dibenarkan. Sebab dah sampai tahap darurat dah tu kan. Pergi. Yang penting niat keluar rumah, pergi report polis, pergi bomba ke, pergi polis ke. Pergi jatuh. Jangan pergi shopping. Nak healing sambil nyanyi. Nanggung aja lagi. Boleh keluar boleh. Pergi selesaikan masalah dulu. Jangan biarlah suami tak balik, kita ada life kita sendiri, kita ada proud kita sendiri, kita wanita kena berdiri sendiri. Tak payah pergi. Nak keluar ni suami tak balik ni, agak ni hilang ke mak ni. Dah hilang ni anak ni. Jadi ambil tindakan. Macam mana? Kontak tak boleh, WhatsApp tak boleh, tak mana-mana pergi. Pertama pergi balai polis, buat laporan kehilangan. Tuan, suami saya tak balik sebulan, dah hilang gambar je, saya nak buat laporan. Okay, bawa laporan polis tu, pergi pejabat agama, bagi tahu suami saya sebulan tak balik. Jadi saya nakkan tuntutan hak saya. Sebab apa-apa jadi tak boleh pergi. Jadi mahkamah akan tentukan. Dia tak boleh macam itu, dia tak boleh. Sayanglah Ustaz, saya ni tahulah Ustaz, rindu tu ada lagi, tak payah. Kalau ada macam gitu cara pergi, selesaikan masalah. Supaya nanti hukum tu tak ada jadi isu. Jadi macam, ya kan? Ini bukan zaman Nabi, zaman berperang macam kisah sahabat Nabi yang pergi berperang, suami tak balik, mak sakit. Isteri keluar minta izin dengan Nabi. Kalau ikut cerita ni, minta izin dengan Nabi. Nabi kata suami kamu dia cakap apa, tak ada, balik. Sampai meninggal ayah dia. Suami kan dia tak balik. Suami dia balik, dah kejut. Itu maksud dia, bukan suami tak bagi. Suami ni jenis orang baik. Orang yang baik ni tak adalah dia halang-halang pun. Semua isteri kena baik-baik. Jangan ambil kesempatan atas kebebasan. Nanti kan terbabas. Dia kena sedar diri dia tak boleh. Ni nak cerita liberal tadi. Nampak tidak? Bukan senang. Dan isunya sekarang, dia meletakkan, akhirnya dia nak bebaskan diri dia daripada hukum hakam. Ini konteks. Kita pergi kat situ dulu. Nanti perbincangan dia panjang lagi ni. Dia tak nak terikat dengan hukum hakam. Itu yang pertama. Tadi kan kebebasan kan, dia tak nak terikat hukum. Keluar rumah minta izin ni, tak terikat. Dia fikir rasional. Dia nak fikir rasional. Apa rasionalnya saya keluar kena minta izin? Bukan rasional. Kau yang tak rasional. Sedangkan izin itu sudah rasional. Sebab apa-apa bertanggungjawab. Jadi apa-apa isu, suami kena bertanggungjawab. Itu nak mendidik kebertanggungjawaban sepatutnya. Nak mendidik kebergantungan hubungan. Bila ada izin, tak ada izin. Ini kan satu mendidik satu, orang kata apa, sifat yang saling perlu, saling melengkapi sepatutnya. Kalau masing-masing keluar buat anak keluar buat suka hati dia ni macam hotel kan. Kau buat rumah ni kan macam hotel, kau tahu. Masuk keluar kan. Kalau kena kan. Tahu datang keluar. Kau ni kan. Jadi dengan konteks begitu, kita ada kebebasan tapi masih dalam keterbatasan. Dalam liberal tadi, dia ajar bebas terus. Hak individu. Jangan siapa-siapa nak kacau dia. Kan? Ini yang bahaya ni. Islam tidak begitu. Sehingga kan, dia boleh mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat tersebut boleh disyarahkan balik. Terutama baru cerita buat LGBT tu. Dia sebab apa? Asalnya kalau dalam Islam,
Memang tak boleh kan. Dah hidup pun benda yang bersalahan. Tapi kenapa ada golongan liberal ni Islam tapi dia benarkan transgender? Pelik. Dia Islam kan. Sebab dia kaji ayat Quran itu. Sebagai contoh, dia memberi ancaman kepada kesucian Al-Quran. Lutfi Syaukani tadi pengasas kepada Islam liberal ni orang India. Dia Muslim tapi dia konon nak buat pembaruan. Asaf Ali Ashrar. Yang ini Lutfi Syaukani pengasas jaringan Islam liberal JIL. Di sini Malaysia tak nampak ada pertubuhan yang jelas. Kalau di Indonesia digunakan nama Islam terus. Jaringan Islam liberal. Dia ada institusi yang dipanggil liberal international. Itu umum lah. Tapi yang ini jaringan Islam liberal di Jakarta. Lutfi Syaukani ni kata apa, pengasas jaringan Islam liberal JIL ni. Dia kata apa, sebahagian besar kaum muslimin meyakini bahawa Al-Quran dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, baik dalam lafaz maupun dalam makna. Ni kata dia, kaum muslimin juga meyakini bahawa Al-Quran yang mereka lihat dan baca hari ini adalah hampir sama seperti yang ada pada zaman Nabi lebih 1400 tahun silam. Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis. Dia kata, keyakinan yang kita kata sama tak boleh ubah ni, dia kata adalah akhyar ad-dini. Dia ni angan-angan teologis, angan-angan teologi ni, angan-angan, kalau dalam bahasa pengajian teologi ni adalah tauhid, angan-angan agama, angan-angan je yang dibawa oleh para ulama sebagai sebahagian doktrin Islam. Dia kata kita ni tak boleh ubah, sama, tak boleh kena sama dengan Nabi ni. Dia kata itu angan-angan dia. Dan ia hanyalah sebagai doktrin ulama dulu. Hakikat setiap penulisan Al-Quran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai keadaan yang kacau dan tidak lepas dari perdebatan. Dia kata apa? Penulisan pun daripada dulu pun ada isu katanya. Ini kan pula tentang makna. Dia argue macam tu mas sekalian. Kacau tu orang macam ni. Dia kacau. Dia argue. Keadaan kacau tidak terlepas pada perdebatan pertentangan disuarakan oleh Syaukani ni, Lutfi Syaukani. Jadi kesimpulan pada pagi ni, apabila kita tengok kesimpulan, pertama kita tengok ada ancaman yang masuk tanpa sedar yang menyebabkan rupanya patutlah kita beramal rupanya kita tak ada rasa nak berdengar Allah. Tanpa sedar ada serangan ini yang masuk, mas sekalian. Yang cuba disemarak, disuburkan supaya pemikiran ini boleh mengganggu keyakinan. Sebab tu jangan kita duk kali beramal je. Beramal satu bab, mengenal, memahami satu bab. Yang lebih cantik, mengenal, memahami, lalu beramal. Itu yang cantik. Jangan ketepikan perbincangan yang berkaitan kehidupan, pemikiran. Saya bagi ini kata kunci. Penting di akhir zaman ni dua perkara ni mesti dikuasai agar amalan terpelihara. Ni zaman bukan zaman yang amalan yang tak reti dah. Zaman yang tahu beramal dah. Macam-macam amal kita boleh tahu dalam ujung jari saja. Macam-macam perbahasan kita boleh dengar buat amalan. Tapi jangan ambil mudah dari segi ancaman-ancaman ini. Kerana sekarang ini sepatutnya perlu kita beri penekanan adalah ancaman kerana zaman untuk menyerang telah berlaku. Ini zaman untuk menyerang akidah umat Islam, mak sekalian. Akidah, dan pula perbahasan dia adalah perbahasan yang lebih kepada mesti perbahasan yang menyeluruh dalam kehidupan. Kerana serangan itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Macam tadi, dia masukkan elemen-elemen yang kenapa kena ni, kenapa ni, banyak. Jadi banyak
perkara yang perlu kita perhalusi satu persatu, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan perkongsian ilmu pada pagi yang penuh barakah ni. Perbanyakkan selawat dan salam kata juga mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dan golongan yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada surau An-Nur fasa 3 Ibadah Sembasatan. Sama-sama kita bantu mengimarahkan segala program pengajian dan apa-apa aktiviti yang dianjurkan oleh surau An-Nur fasa 3A dengan memberikan bantuan dan sumbangan dapat dana, insya-Allah. Moga-moga berkembanglah perjalanan dakwah yang mana mesti kita rancakkan di akhir zaman ni. Tidak boleh berhenti perjuangan dan penyebaran kefahaman tentang agama ke masyarakat, insya-Allah. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.